Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ustaz Amran, Akhi Khairuddin, Tuan Imam, dah terabur-terabur dah saya sebutnya, penggerak AQS, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala diberikan kita kesempatan untuk bertemu pada malam yang bahagia ini, alhamdulillah. Dan saya pun ucapkan alhamdulillah, syukur, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan atas peluang dan juga ruang diberikan untuk bersama di Anjung Quran dan Sunnah. Jadi semoga perkongsian kita ini akan memberikan manfaat, kebaikan kepada agama kita, insya-Allah, dan juga untuk menegakkan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuatkan dalam kitabullah dan juga sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dicadangkan oleh Akhi Khairuddin untuk membincangkan tentang salat di sini dalam keadaan saya mengira tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah pun mempunyai maklumat yang banyak tentang salat. Jadi kerana kita ni pusat pengajian, bukannya surau, rasanya kita lebih terbuka lah. Surau ni mungkin kita kena skema sikit duduk kan. Di sini kita duduk atas kerusi, air pun ada, alhamdulillah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nak betulkan kesilapan saya, alhamdulillah dialukan. Dan kalau ada perbincangan, kita boleh bersoal jawab, berbincang. Dan tak semestinya saya ada jawapan, mungkin kalangan ibu ayah ada jawapan, Ustaz Amran ada jawapan, Khairuddin ada jawapan. Jadi di sini kita sebut apa ya, saffan ka'annahum bunyanun marsus, ibarat binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain, insya-Allah. Saya ada peranan saya, tuan-tuan dan puan-puan pun ada peranan masing-masing. Jadi kita semua ni menjadi batu-batu untuk menegakkan kalimatullah, insya-Allah. Baik, kalau nak kira mukadimah solat tu panjang lah. Saya pun setiap kali nak kena kuliah tentang solat di tempat yang pertama, nak tak nak kena mukadimah. Tapi mukadimah itulah yang memeningkan sebenarnya, kerana pasti banyak benda yang nak dibincangkan dalam mukadimah. Jadi izinkan saya untuk skip bahagian mukadimah tu, terus kepada isu dalam buku ni. Dan siapa yang belum ada buku mungkin boleh ambil, mungkin boleh bagi pada kaum ibu juga. Soal beli tak beli tu cerita lain. Buku ni dah tak ada dan ni je stok yang ada. Siapa yang ada duit boleh beli, siapa ada masalah duit boleh ambil, tak perlu bayar ya. Dan saya kira saya tak rugi apa pun kalau tuan-tuan dan puan-puan tak bayar, bahkan insya-Allah dari saham di akhirat nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mula dengan hukum aurat dalam solat. Teruslah masuk nombor 1 ya. Okey, hukum aurat dalam solat. Pertamanya, ibu ayah dirahmati Allah, bila kita sebut tentang aurat ni, ulama berbeza pandangan. Adakah sama aurat dalam salat dengan aurat luar salat? Okey, adakah ia sama ataupun berbeza? Ada ulama kata sama je, aurat dalam salat dengan aurat luar salat sama. Ada ulama seperti mazhab Hanafi, rasanya Hambali dan Maliki pun ya, mereka membezakan antara aurat dalam salat dengan aurat luar salat, khasnya untuk kaum wanita. Kaum lelaki ni dia tak timbul isu sangatlah, isunya kaum wanita. Jadi kalau mazhab Syafi'i, aurat dalam salat sama dengan aurat luar salat. Kalau Hanafi terutamanya, Hambali pun sama, berbeza antara aurat luar salat dengan aurat dalam salat. Kerana aurat luar salat ni, yang kita duduk sehari-harian ni, dia terdedah dengan orang lain. Jadi aurat tu apa? Aurat ini
sesuatu yang dipandang tidak elok jika dilihat oleh ajnabi, orang bukan mahram kita. Jadi kalau kaum wanita salat di tempat yang tertutup, tidak ada ajnabi, tidak ada lelaki yang lain, maka aurat itu diringankan sedikit. Walaupun yang tutup semua tu itu yang terbaik, tapi kalau solat sendirian tu nampak rambut sedikit, nampak bahagian kaki sebagai contoh, nampak bahagian tangan sedikit, maka menurut sebahagian ulama ia dibenarkan. Sebab itu Maulana Asri dah ada sebut pengalaman beliau hafizahullah di India. Anak-anak Maulana yang besar ini, yang wanita lah, Maulana Asri ni dia masa kecil dulu di India, dia belum balik, dia budak-budak lagi. Jadi dia biasa pergi ke rumah-rumah Maulana. Jadi beliau menyatakan anak gadis Maulana ni biasa salat dalam keadaan dia pakai selendang biasa je dan nampak sedikit rambut. Jadi itu anak Maulana tu, anak ulama yang besar. Dan saya tengok pengalaman saya di UM pun dulu, dalam berapa tahun yang lepas ya, 10-11 tahun yang lepas, saya selalu duduk di perpustakaan umum Universiti Malaya. Jadi UM ni ramai orang asing, warga Iran pun berapa ramai yang solat dengan batu tu. Saya dah biasa tengok lah kat UM tu ya. Kemudiannya yang wanita Arab ni, bila mereka solat, bukan saya tengok lah, tapi isteri yang ceritakan, memang nampak dia punya jambul dia. Jambul, nampak sedikit bahagian tangan, dan kaki memang tak pakai stocking pun. Jadi itu menurut sebahagian ulama salatnya sah, kerana dibezakan antara aurat dalam dan juga luar salat. Cuma masalah mereka ni, mereka salat macam tu, luar pun macam tu juga, nampak rambut juga. Tak apalah, itu cerita lain lah. Cerita kita kepada fiqh salah. Baik. Dan kalau kita tengok mazhab Syafi'i pun, contohnya saya sebutkan isu di sini, dia singgah di masjid untuk salat tapi dia tak bawa telekung dan juga tidak ada stocking. Okey, kadang-kadang kan kita terlupa lah, telekung tak bawa, stocking pun tak bawa. Dan benda ni boleh berlaku. Jadi macam mana nak salat dalam keadaan kaki tu terdedah? Boleh ke tak boleh kaum wanita ya? Jadi ulama pun berbeza pandangan dalam bab menentukan pergelangan kaki tu aurat ke bukan. Rupanya dalam mazhab Syafi'i yang tu saya sebutkan, tolong betulkan tuan-tuan ya, bukan Ibnul Munzir tetapi Al-Muzani. Saya terkhilaf nama tu. Yang betulnya Al-Muzani. Al-Muzani ni murid kanan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, yang ada kitab Mukhtasarul Muzani. Al-Muzani sendiri berpandangan bahawa kaki itu, pergelangan kaki, laisa bi'auratin, bukannya aurat, kata dia. Maknanya dalam salat bukan aurat, luar salat pun bukan aurat juga. Itu kata Muzani. Jadi kalau kaum wanita yang tak pakai stocking tu, kalau mereka yakin dengan pendapat Muzani, tidak ada masalah. Tapi kalau dia kata itu aurat, kena pakai stocking lah. Baik. Tapi kalau wanita yang berpegang bahawasanya kaki aurat, dalam keadaan terdesak, dia boleh pegang pendapat Muzani tadi, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah bahawa kaki bukan aurat. Jadi bolehlah salat tanpa memakai stocking dalam keadaan terdesak, ataupun sesiapa yang menganut aliran Muzani boleh salat tanpa memakai stocking. Saya praktik benda ni pada anak lah tuan-tuan ya. Lagipun anak saya tu dia bukan baligh lagi pun, sekarang darjah 5. Biasa saya praktik masa dia darjah 1, darjah 3 pun. Jadi kalau dia salat tak pakai tudung pun salatnya sah, dia belum baligh. Cuma terbaiknya pakailah tudung. Jadi acap kali pergi ke rumah orang, dia tak bawa telekung, tak ada stocking. Jadi saya kata salat je. Salat je, dalam yang penting salat. Yang buat stocking tu cerita lain. Jadi sebab kita menggunakan keluasan mazhab yang ada. Tapi bila dah besar tu, kita kena ceritalah yang terbaiknya tutup kaki. Tapi kalau terdesak dalam keadaan tertentu,
boleh salat tanpa pakai stocking. Baik. Kemudian kalau timbul isu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dengan tidak memakai tudung? Begitulah dengan isu banjir sekarang ni. Orang terperangkap, tak ada pakaian untuk menutup aurat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam Kitabul oleh Imam Syafi'i, antara isu awal dibahaskan oleh Imam Syafi'i ialah salat dalam keadaan ariyah, langsung tidak berpakaian. Kerana saya pun tak fahamlah apa isu zaman-zaman dulu kan. Tapi dia buat contohlah, kalau kena rompak, habis pakaian kena kebas semuanya. Jadi dia bincang macam mana teknik solat jemaah tanpa pakaian. Bagi saya ini dipanggil fake takhayyulat, fake khayal. Benda tu payah nak berlaku, tapi ulama bincanglah benda tu. Jadi macam mana solat tanpa pakaian? Artinya solat tanpa pakaian sekalipun sah dalam keadaan darurat, dan sah tu maknanya tidak perlu diulang balik. Ya, tidak perlu diulang balik kerana wattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah ni setakat kemampuan kita. Dah kita tak mampu dah nak tutup aurat, salat dalam keadaan terbuka aurat, tidak ada masalah. Baik. Jadi macam mana kalau baca Quran tak pakai tudung, kemudian kita jumpa dengan ayat sujud tilawah, bolehkah kita sujud tilawah tanpa pakai tudung? Ini ceritanya kaum, contohnya kita naik kereta, kalau naik kereta tak pakai tudung pula, duduk di rumah lah, kaum wanita kan sambil duduk di pak kain baca Quran. Ini Quran yang dia ingat. Dia baca surah As-Sajadah, dia ingat surah Sajadah, dia pun baca surah Sajadah sambil lipat kain. Tapi akhirnya sampai ayat 15, wahum la yastakbirun. Jadi sunnahnya kita sujud dalam apa keadaan sekalipun. Jadi bolehkah seorang wanita yang tidak pakai tudung melakukan sujud tilawah, ataupun tengah lipat kain baca, ataupun tengah basuh pinggan mangkuk baca suratul Alaq. Jadi suratul Alaq itu ayat akhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu sujud tilawah. Maka cantiknya kita berhenti basuh pinggang dan terus kita sujud tilawah. Tapi sekarang ni kaum ibu tidak memakai tudung, tak tutup aurat sepenuhnya. Jadi boleh atau tidak untuk sujud tilawah tanpa menutup aurat? Di sini ada khilaf kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menyatakan sujud tilawah sama dengan salat. Kena ada wuduk, kena tutup aurat, kena pakaian tempat pembersih, dan kena hadap kiblat. Itu mazhab Syafi'i. Sama ada sujud tilawah ataupun sujud syukur. Baik, nak sujud syukur kena ada wuduk macam mana pun. Tak boleh kita dengar berita gembira dan nak terus sujud syukur, tak boleh. Kena ambil wuduk, pastikan pakaian bersih, pastikan menutup aurat dan tahu mana arah kiblat. Kalau tak tahu, dah tak tahu tu tak apalah, maka kita sujud syukur. Tapi sebahagian ulama yang lain dia tak mensyaratkan benda-benda demikian. Tidak perlu, tidak wajib ada wuduk, tidak wajib pakaian bersih, tidak wajib menutup aurat, tidak wajib menghadap kiblat. Cuma kalau ada terbaik. Mereka sarankan kalau boleh ada, kalau boleh tutup aurat, kalau boleh ada wuduk. Tapi kalau kita tak ada kekuatan pada masa tersebut dan kita pun ada urusan yang lain seperti tengah basuh pinggan, baca Quran sampai ayat sujud tilawah, maka kita pun tak akanlah nak ambil tudung dulu, nak ambil wuduk pula dan sebagainya, itu lambat. Maka boleh tak nak terus sujud tilawah? Jawabnya dibolehkan menurut sebahagian ulama yang lain. Cuma yang terbaiknya tutuplah aurat, itu yang terbaik. Pakailah, adalah wuduk. Tapi kalau terus tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam. Ada soalan dulu ke untuk sebelum Ustaz? Kalau saya silap Ustaz terbetulkan ya. Barakallahu. Tadi dia cakap kalau wanita tu kalau dia orang dia tak nampak lah, adakah dia kalau dia berjemaah sesama lagi boleh Ustaz? Sama juga. Kalau tak ada lelaki lah, tapi dia perempuan, tapi dia terbuka aurat dia. Boleh juga. Kalau dia pegang pandangan kata boleh lah. Mazhab Syafi'i tak bagi. Dan yang terbaiknya kena tutup lah, itu yang terbaik. Tapi kalau tanya solat jemaah sama mereka, boleh, tidak ada masalah.
Okey, jazakumullah khairan. Kalau ikut mazhab Syafi'i kena takbir. Kena takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudiannya Allahu akbar sujud. Bila bangun tu Allahu akbar dan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab Syafi'i dalam sujud tilawah dan juga sujud syukur. Tapi kalau sebahagian ulama yang lain, sebahagian ulama lain tu saya tak dapat pasti nama satu persatulah. Tapi antaranya ulama-ulama aliran Hambali, ya, mereka tidak mewajibkan perkara tersebut. Bagi mereka kita terus je sujud syukur dan bangun tanpa takbir. Nak takbir pun boleh, tak takbir pun tak apa, dan tidak ada salam, ya, tidak ada salam. Kemudian mazhab Syafi'i, Nawawi sebut di dalam Kitabul Majmu', kalau kita tengah duduk baca Quran, maka terus kita takbir dalam keadaan duduk. Perbuatan kita berdiri, kalau kita tengah baca Quran dalam keadaan duduk, tiba-tiba kita berdiri untuk sujud tilawah, berdiri dulu, Allahu Akbar, itu perbuatan yang tidak diajar oleh ahli ilmu. Tapi saya lupa apa term yang digunakan oleh Nawawi. Dia kritiklah perbuatan tu. Yang sepatutnya kalau kita tengah duduk, jumpa je ayat sujud tilawah, kita Allahu Akbar dalam keadaan duduk dan terus kita sujud tilawah. Okey, mana tak perlu bangun lah. Allah A'lam. Okay, ada yang lain lagi? Tak ada Okey, baik. Kemudian soal isu yang kedua ialah meninggalkan solat atas urusan pekerjaan. Jadi boleh ke dia isu dia dalam buku ni, saya ada 3 jilid. Jilid ketiga tu saya tak terbit lah. Jilid ketiga saya banyak rujuk Kitabul Majmu' Imam Nawawi. Tapi dalam yang kedua ni saya banyak cari isu dalam islamqa.info yang dikendalikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Al-Munajjid, terlupa dah lama tak ni. Al-Munajjid kan? Al-Munajjid rasanya. Sebab dia ada isu-isu semasa yang tak ada zaman dulu. Zaman dulu ulama bincang dah dia punya formula dia. Tapi isu-isu semasa tu kena tengok pada pandangan ulama terkini lah. Antaranya isu kalau pengawal hotel yang bertugas dia buka dan tutup pintu kalau orang datang. Bolehkah dia berhenti solat untuk membuka pintu ketika orang datang? Tapi benda tu tak ada dah kok orang buka pintu masuk ni. Sekarang ni semuanya automatik je. Tapi ini cerita yang dibahaskan zaman dulu lah. Bukan zaman dulu, sorry. Mungkin beberapa tahun yang lepas isu ini dibahaskan. Satu benda tuan-tuan dan puan-puan, ya, fiqh ini, sebelum kita tinggal dulu sekejap, fiqh ini ulama dia buat agakan apa yang berlaku. Jadi ulama dah susun dah formula dia tu. Tapi kadang-kadang benda yang ulama buat agakan tu dia berlebih-lebihan pula. Maknanya takkanlah sampai macam tu kan. Dan kadang-kadang agakan dia tu tersilap. Contohnya ulama fiqh dia bincang kalau bertembung solat ni dengan solat ni, apa kita nak utamakan solat yang mana? Bertembung solat qada dengan solat tunai. Masa tu waktu solat tunai dah nak habis. Nak qada dulu ke nak tunai dulu? Adalah bahas begitu. Antaranya dibahaskan, Waalaikumsalam, kalau bertembung solat gerhana matahari dengan solat raya, nak solat mana dulu? Solat raya dulu ke solat gerhana matahari dulu? Dan dia ada khutbah. Khutbah raya pun ada, khutbah gerhana pun ada. Jadi macam mana khutbah tu? Boleh sekali ke kena asing? Jadi itu fiqh khayal lah kita panggil. Fiqh khayal ni mana fiqh bukan khayal, mana fiqh agakan. Dia agak kalau berlaku macam tu macam mana. Okey. Sedangkan secara realitinya wallah alam lah, kalau Allah ubah alam. Tapi secara realiti setakat ni, dulu sampai sekarang, tidak akan berlaku pertembungan antara solat raya dengan solat gerhana. Dia tak akan berlaku. Sebab raya ni, dia berlaku pada 1 Syawal dengan 10 Zulhijjah. Sedangkan gerhana matahari tak akan berlaku pada 1 dan 10 hari bulan Islam. Dia akan berlakunya pada pertengahan bulan ataupun hujung bulan. Tapi dia tak akan berlaku 1 hari bulan dengan 10 hari bulan.
Jadi tak perlu dah kita nak bincang sebenarnya kalau bertembung solat raya dengan solat gerhana. Kerana sejarah setakat ni tak berlaku benda tu. Jadi mungkinlah masa tu dia ulama ni dia bahas terlalu fiqh, dia terlupa mengambil kira isu falak sebagai contoh. Jadi menyebabkan perbincangan tu dia jadi meleret-meleret sangat. Baik, tapi tak apalah. Sekarang ni isunya bertembung kerja dunia dengan solat. Macam mana nak buat? Okey. Kalau ikut Syekh Abdul Rahman Al-Barraq ini dia sebut, jika pada perenggan yang keempat tu, jika dia berada pada rakaat akhir, maka hendaklah dia menghabiskan solat cepat-cepat dan kemudian membuka pintu. Namun jika dia masih di awal rakaat, sedangkan kerja dia boleh terjejas sekiranya dia lambat membuka pintu, maka dia diharuskan untuk berhenti solat atas darurat ini. Okey, point dia apa? Bagi Syekh Abdul Rahman Al-Barraq, boleh kita berhenti solat atas tujuan keduniaan. Itu point dia. Ya, isu ni logik tak logik ketepikan. Tapi kalau bertembung kerja dunia dengan solat, boleh tak kita nak utamakan kerja dunia? Jawabnya boleh. Okay, nanti saya datang contoh lainnya. Dulu kami bahas, kami selalu fikir kalau kita tengah solat isyak, nak naik bas lah. Kami dulu kan student nak naik bas balik kampung. Jadi kita solat isyak dulu, tiba-tiba bunyi pengumuman bas nak gerak dah. Nanya kita kalau bas bergerak kita tak naik lagi kan. Sedangkan kita baru je solat. Jadi kita nak berhenti solat ke, kita teruskan solat. Jadi kita orang muda dulu, tak apa kita solat. Bila kita utamakan Allah, maka dunia akan kejar kita. Itu dia punya formula. Bas tu tiba-tiba tak dapat bergerak ke, bila kita masuk bas baru bas tu gerak ke. Ini bagi saya berlebihan lah. Kita nak bincang secara realitinya macam mana. Boleh tak kita tinggalkan salat kerana tujuan keduniaan? Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi sendiri telah mengajar kita boleh tinggal salat yang berbentuk akhirat kerana tujuan dunia, tapi sebenarnya dunia tu pun bukan keduniaan dalam bentuk hiburan. Kalau keduniaan hiburan tu tak boleh lah. Contohnya ada seorang sahabat Nabi ni, masa tu dia terlibat dalam perang menentang golongan Khawarij. Okay, kita maklum Khawarij ini orang kuat ibadat dan tidak melakukan maksiat. Khawarij ini bukan pelaku maksiat. Satu-satunya maksiat yang dilakukan oleh Khawarij ialah mengkafirkan orang lain. Tapi maksiatnya terlalu besar. Itu je maksiat Khawarij buat. Mengkafirkan orang lain, menentang pemerintahan yang sah. Itulah maksiat Khawarij. Yang lain zina ke judi ke pun dia memang tak buat. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dalam perang tu ada satu ketika sahabat Nabi ni dia solat. Tengah dah solat tapi kudanya bergerak-gerak. Dia pun peganglah tadi kuda tu. Dia pegang tadi kuda, kuda ni bergerak-gerak. Pada akhirnya kuda ni melarikan diri. Dia berhenti solat, dia kejar kuda dia. Mungkin kuda tu lari sikit-sikit lah kot, tak lari laju lain. Tapi dia kejar kuda dia. Maka ada seorang Khawarij yang mungkin jadi tawanan dalam perang tu, dia jerit. Tengok orang tua tu sanggup meninggalkan solat untuk kuda dia. Bila sahabat Nabi dengar tu, marah dia. Dia kata, sesungguhnya saya ni terlibat dalam banyak perang dengan Nabi SAW. Saya tahu apa yang saya lakukan. Itu dalam bab apa ya, tapi dalam kitabus salah yang dibahaskan oleh Bukhari, saya lupa jilid 1 ke jilid 2, menunjukkan kita boleh meninggalkan akhirat, salat yang bentuk akhirat, kerana kita nak menyelamatkan harta keduniaan kita yang namanya kuda. Bahkan sahabat Nabi tadi sebut, aku lebih suka untuk ambil kuda ni balik daripada aku kena jalan kaki balik ke rumah. Hilang begitu je, lagi susah nanti kan. Bermakna kita pun kias kepada keadaan kita. Kalau kita datang solat, masa solat tu baru je kita takbir ke rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, baru kita teringat kereta kita belum kunci. Dalam kereta kita tu dah ada laptop, kita tak simpan kanut tadi. Dalam tu lah ada duit, kita dah mula bimbang dah. Sedangkan kita baru rakaat 1 dan 2, nak solat zuhur ni 4 rakaat, panjang lagi. Kalau dah rakaat ketiga, bolehlah kita pecut. Tapi baru solat. Bolehkah kita berhenti solat semata-mata kita nak selamatkan barang kita, tutup kereta,
berdasarkan hadis tadi dibolehkan. Kerana laptop, duit, kereta, ini semua merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla yang kita wajib menjaganya. Jadi walaupun dia nampak dunia, walhal sebenarnya di akhirat dia pemberian Allah. Tak ada orang kata kereta ni dunia je, kalau hancur pun tak apa, kena sabar. Tak ada tuan-tuan. Itu orang kaya je lah yang boleh beli kereta baru. Orang yang tak kaya ni, kereta tu satu benda yang besar. Yang pentingnya ia adalah pemberian Allah. Maka bila ia pemberian Allah, berdasarkan hadis Bukhari tadi, boleh kita berhenti salat untuk kita memastikan barang kita selamat, kita alih barang kita, kemudiannya kunci kereta. Ini bolehkan. Kecuali lah kita yakin tempat tu selamat, tak ada orang curi, tak apalah. Tapi kalau kita dah bimbang yang mengganggu salat kita, boleh kita berhenti. Wallahualam. Ada, kita buka perbincangan? Ustaz, Janji. tengah semayang, handphone berbunyi Ustaz. Sebenarnya handphone tu penting. Kenapa kita berhenti? Macam mana penting tu Haji ya? Kita tengok pos ke telefon. Jazakumullah khairan. Kalau kita doktor sebagai contoh, dan doktor tu dia dapat panggilan telefon, dia tunggu pesakit dia tak sampai-sampai lagi. Yang pesakit ni dia katakan kecemasan lah ni, bahaya lah ni. Dia tunggu, tak apalah, tak datang lagi, saya solat dululah. Nanti apa-apa Roger, dia kata. Dia pun solat dekat tu je. Tapi tengah solat tu bunyi telefon, dan dia pun tengok telefon tu memang panggilan daripada nurse tadi. Jadi macam mana nak buat? Maka caranya kalau dia dah rakaat yang akhir tu, dia kena lajukan lah. Lajukan, dan kalau laju ni sekejap je. Subhana rabbiyal azim sekali, subhana rabbiyal a'la sekali. Tahiyat tu ambil Allahumma salli ala Muhammad cukup lah. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad, bagi salam terus kan. Kalaulah dia berada rakaat yang akhir. Tapi kalau rakaat yang pertama lagi, nurse dah telefon dah, dan dia bagi tahu dah nurse datang je pesakit, call terus dia. Maka di sini dia tengok dan dia boleh buka. Dia boleh buka dan dia dengar suara nurse tu. Nurse kata, doktor cepat. Maka dia boleh kita katakan wajib doktor tu berhenti untuk menyelamatkan nyawa pesakit tadi. Bahkan saya ada sembang dengan seorang bomber ni. Habis salat subuh tu, abang tu kerja bomber rupanya. Dia kata biasa imam tengah solat bagi salam, tak ada makmum dah bomber ni. Sebab tengah solat tiba-tiba kecemasan, bomber tak boleh nak bertangguh, lari terus masa solat. Jadi saya ingatkan benda tu jarang berlaku. Dia kata memang selalu berlaku macam tu, dan tak ada pilihan sebab untuk menyelamatkan nyawa orang ni. Jadi dalam fiqhnya, dia bukan lagi sunat, bukan lagi diberi pilihan, bahkan wajib untuk dia berhenti. Okey, itu contoh doktor lah. Dan yang lain-lain tu maknanya dia kena nilai sendiri, penting ke tak penting. Kalau sekadar yang telefon tu ialah dalam move ke ataupun hantar surat yang tu kita kena pandai skill lah ya. Macam saya awal-awal dulu kita pening juga, macam mana tengah solat tiba-tiba duk panggil kan, pening juga. Lama-lama saya dah tahu dah skill dia. Dah PKP barang selalu sampai, makanan dah apalah kita tak nak keluar ni. Jadi kami satu, kita boleh bagi tahu dia kan, maaf saya solat dulu, nanti sampai letak makanan, itu yang terbaik. Ataupun kadang-kadang kita solat depan pintu. Macam kami ni, kami biasa solat dekat pintu. Bila ada orang sampai je horn kita tu, saya pun berjalan ke depan, saya buka pintu lah luas. Jadi bagi dia pun perasan pintu terbuka. Bolehlah dia intai sikit-sikit tu apa benda tuan rumah buat. Dan biasanya saya buat begitu, dia perasan lah yang kita tengah ada urusan solat kan. Itu maknanya dia kena tengok sejauh mana kepentingan benda tu. Wallahualam. Membatasan solat. Sebab ada urusan tahap. Tapi bagi solat di rumah. Bagaimana nak batal? Macam mana nak batal solat? Barakallahu fikum. Siapa ya ulama yang bahas benda ni? Saya selalu lupa nama beliau. Syekh Shaltut ke Syekh apa, rasanya macam Syekh Shaltut yang bahas benda ni radhiyallahu an. Jadi ada ulama kata kalau nak batal tu batal macam tu je lah, berhenti terus kan. Contoh kita tengah berdiri nak batal, berhentilah terus. Okey, ada ulama kata macam tu. Ada ulama kata bagi salam.
Salam kanan kiri kan. Dan beliau pun menyatakan begini. Satu, kalau memang dah batal, tak perlu bagi salam dah lah. Dah tengah solat terkentut contohnya. Nak bagi salam buat apa lagi, memang dah batal dah. Okey, terus kita berhenti. Tapi kalau memang kita nak berhenti kerana ikhtiari, kerana memang pilihan kita, tengah solat tiba-tiba perut meragam tiba-tiba, tak boleh nak kawal dah, maka beliau mencadangkan kita bagi salam. Jadi dalam bab ini ia ada khilaf ulama. Nak berhenti terus pun boleh, nak bagi salam pun boleh. Dan saya pun tak tahulah ada hujah tak secara hadisnya berkenaan perkara ini. Tapi saya baca itulah kupasan ulama tentang perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kita boleh jadi satu ya. Saya bukan banyak ulama kan. Jadi saya batal. Saya batal lah. Saya nak keluar sah tu saya batal sah. Kalau di sini kan, saya kat sini. Ini sah-sah kan. Kita nak keluar macam Okey. Nak keluar soft tu pun skill juga tu. Jadi secara asasnya keluar soft ni kita lalu depan orang. Lalu depan orang dan tidak ada masalah untuk lalu di hadapan jemaah salat sama ada keluar ataupun masuk. Contohnya ada satu surau tu saya pergi untuk salat tarawih. Rupanya dia tengah ni kosong, belakang tu kosong tengah, tapi kat tepi tu penuh. Jadi kalau saya nak ke tengah, saya kena lalu depan orang solat. Silapnya saya tak pandai skill tu. Saya pernah sekali solat di beranda je. Sebenarnya boleh je saya lalu je depan orang solat sampai ke tengah. Kerana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah dia naik himar ke apa, naik himar lalu depan orang solat. Tapi masa tu bukan solat dalam masjid je. Bawa himar dalam masjid marahlah orang kan. Ini di tempat yang terbuka. Dia lalu tengah-tengah sampai ke tengah tu, dia pun lepaskan himar dia untuk makan, meragut dan beliau salat. Jadi kalau dalam salatul jamaah kita boleh lintas depan orang salat jemaah. Tapi itulah saya katakan kena tengok keadaan juga. Kalau soft tu panjang, solatnya di masjid macam contoh masjid negara ke masjid Shah Alam, soft panjang tu. Nak pergi ke kanan tu berapa lama, tengok tengah kita lalu orang rokok. Pensan kita macam mana nak buat orang rokok. Adakah jarak sah tu? Saya bagi saya mungkin berbeza kan. Ini untuk ruang nak keluar. Orang sujud kat sini kan. Oh. Yang membantah kat dalam dilarang tu, kita meminta orang pada orang sujud kan. Okey. Contoh kalau sah ni dia faham. Okey, saya faham. Tapi ini berdasarkan hadis Nabi lah. Okey. Kita apa nanti kita respon yang tu. Jadi kalau kembali pada yang tadi sikit je, kalau kita rasa kita tak boleh nak ke kanan atau ke kiri kerana mungkin orang akan rokok pada bila-bila masa dan sesuai untuk kita lalu di belakang, maka kita lalu di belakang. Jadi dia kena tahu keadaan. Asasnya yang betulnya ialah lalu di hadapan orang salat nak keluar. Sebab bila lalu di tengah dia akan mengganggu orang solat rapat kan. Kalau sekarang tak apalah, kita bolehlah gerak mana-mana pun sebab orang solat jarak. Tapi kalau kita rasa nak ke kanan ke kiri tu sulit, maka bolehlah kita lalu di celah-celah. Baik, jarak soft ni dibuat macam ni tak adalah sunnah apa. Sebab inilah lebih menjimatkan ruang masjid. Dan memang dia kata jarak paling tinggi tu berapa hasta je, 3 hasta kot paling tinggi, saya lupa dah 2 ke 3 hasta. Jadi dalam kes ini saya rasa baik dikekalkan macam ni. Kalau kita luaskan lagi dia punya soft antara soft depan dan belakang, ia akan memakan ruang dan akan mengurangkan jumlah untuk memuatkan orang dalam surau dan masjid lah. Jadi saya rasa tak ada masalah dalam isu ni. Wallahu a'lam. Pada makmum dia mesti ada ilmu lah. Betul bila saya nak keluar, dia nampak saya bergerak, dia undur ke belakang sikit. Ada ruang saya lalu kan. Yang lain pun ada undur juga. Jadi dia masuk balik lah macam askar kan. Betul. Orang depan kan. Betul. Boleh juga, tapi kena ada orang tu mesti ada ilmu lah kan. Betul, saya setuju. Sebab contohnya Tuan Haji, jazakumullah khairan, saya pun pernah nak keluar tu, tak ada ruang nak keluar.
Contohnya berlaku dalam solat Jumaat. Okey. Masa tu kita dah habis solat sunat ba'diyah, kita nak keluar. Tapi ramai lagi orang tengah solat sunat dan kita ada satu je ruang. Nak lalu di sini, ada orang solat dan di sini tiang. Jadi kita nak lalu di tengah antara orang solat dengan tiang tadi, dia tak nak bergerak. Sepatutnya dia geraklah sikit ke kanan kan, dia gerak ke sini sikit, kita boleh lalu. Dia tak nak bergerak. Saya tahu dia tak nak bergerak tu bukan kerana dia kedekut. Dia tak nak bagi kita lalu, tapi dia tak pandai benda tu. Dia takut untuk bergerak. Kan cantik dia bergerak sedikit, bolehlah kita lalu di celah tu. Nak tak nak saya kena langgarlah sikit dia tu. Jadi ilmu pergerakan tu memang penting. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, pergerakan dalam solat ini benda yang luas. Walaupun mazhab Syafi'i kata yang membatalkan solat ialah 3 kali pergerakan berturut-turut, pergerakan berat. Tapi apa maksud 3 kali itu? Rasanya Dr. Basri yang cerita pada saya, kalau kita solat, kita pun gerak ke depan. Ini contoh saya ambil barang lah. Dalam solat kita tak ada ambil barang kan, ambil handset ke. Kita bergerak ke sini, satu. Kita patah balik, masih lagi dianggap satu. Patah tu satu, bukan yang kedua. Setengah orang dia kira 2. 1, 2. Padahal tak. 1, masih lagi 1. Begitu juga pergerakan kaki ke depan. Dah isyak dah. Belum. Boleh teruskan. Tak puas isyak dah rupanya. Kita satu kaki ke depan, satu. Kaki kiri menyamakan kaki kanan tadi, ia dianggap satu, bukannya 2. Kerana kaki kiri ni dia menyamakan kedudukan. Ataupun cara lain, kita nak ke depan teruskan dua langkah je. 1, 2. Kaki kanan samakan kedudukan tu, masih lagi dianggap 2, bukannya 3. Setengah orang tu dah takut, dia gerak 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti lagi. Nak ambil ke depan tu, ya Allah, punyalah nama. Sepatutnya 1, 2, sama kedudukan, masih lagi yang kedua. Jadi tidak membatalkan salat. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i pun sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Allah Allah. Ada lagi? Tak ada? Okey, boleh tak kita sikit lagi? Sikit lagi. Apa yang perlu dilakukan jika orang sebelah kita terjatuh masa solat? Tengah solat jatuh, macam mana nak buat kan? Okey. Asasnya kita tak boleh nak berhenti solat, itu asas. Walaupun mak panggil, ayah panggil, asasnya tak boleh berhenti. Boleh berhenti tu kalau terdesak. Atau solat sunat dan berhenti tu tak apalah. Kerana menurut sebahagian ulama, termasuk mazhab Syafi'i, kita boleh berhenti dalam solat sunat walaupun tak ada sebab. Sebabnya malas je. Tengah solat, letih lah aku, nak berhentilah. Boleh berhenti. Ikut mazhab Syafi'i sebagai contoh. Hambali dia tak bagi. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Tak bagi. Okey, baik. Itu kurang-kurang ulama terbuka sikitlah dalam bab salatus sunnah. Okey. Sekarang ni kita boleh berhenti solat atas beberapa tujuan. Untuk menyelamatkan orang dalam bahaya sebagai contoh, untuk menyelamatkan harta yang bernilai. Jadi dalam kes ini boleh dikatakan wajib kita berhenti untuk menyelamatkan, untuk tengok orang yang rebah dalam solat tadi. Ini isunya, orang sebelah kita jatuh. Orang jatuh ni boleh jadi dia meninggal dunia, boleh jadi dia sakit seperti sesak nafas kan, dan boleh jadi dia pengsan atau seumpamanya lah. Jadi bila dia jatuh tu, kita yang berada berdekatan mesti berhenti. Yang berdekatan tu mesti berhenti atau wajib berhenti untuk melihat keadaan dia. Dan bila kita berhenti tu, kita tengok dia. Contoh kita solat, tiba-tiba dia rebah, kita pun berhenti, kita tengok keadaan dia, dan kita perlukan bantuan daripada orang lain. Maka kita boleh appoint sesiapa untuk membantu kita bagi menyelamatkan orang tadi. Contohnya kita tengok, ada sesak nafas, kita pun panik, tak tahu nak buat apa. Kita boleh panggil seorang yang berada berdekatan untuk membantu kita. Itu boleh. Jadi, dan imam
bila dia tahu benda tu dan imam mesti tahu bunyi bising sikit, dan orang boleh tegur je imam, subhanallah, imam kena lajulah solat. Sebab saya dah ingat dulu, dulu tu pun bukan dululah, setahun 2 tahun yang ni lah, yang ada khatib meninggal masa khutbah tu kan, tengah baca khutbah meninggal, dan masa tu orang sibuk selamatkan khatib tu, beberapa orang. Dia ada 2 orang yang sibuk masa tu. Satu orang yang sibuk menyelamatkan khatib, barakallahu fihim, dan satu lagi orang sibuk ambil video masa khutbah. Macam mana tuan-tuan hukum dia? Sebab kita hidup zaman video kan, kita kena ambil video semua orang, kita nak ambil. Itulah masalah kita sekarang ni. Orang tengah panik, kita sibuk ambil video, sedangkan masa tu khutbah Jumaat, patut tinggal lah. Okey, tak apalah, itu cerita lama. Jadi sepatutnya yang sibuk tu orang tu je, tapi yang letihnya saya duduk dengar khutbah pun panjang juga. Taklah, mungkin ada ringkaskan, tapi sepatutnya boleh ringkas jadi 2 ayat je sepatutnya. Ringkaskan jadi 2 ayat, berhenti, khutbah kedua pun terus doa ringkas, tak perlu doa panjang-panjang, kemudiannya fokus pada salat. Kerana orang tengah kalut ni, khatib rebah dalam salat. Jadi perbuatan imam yang tidak pandai meringkaskan salat pun bermasalah, ya, bermasalah. Sepatutnya kena ringkaskan. Jadi di sini kerana menyelamatkan nyawa orang ni, nyawa tidak boleh ditukar ganti. Solat boleh tukar ganti. Tak dapat solat zuhur pada waktu tu, tak dapat solat Jumaat, boleh solat zuhur. Tak dapat solat zuhur pada waktu, boleh jamak takhir. Tak boleh juga kerana terdesak dalam keadaan ketakutan, masa banjir dalam ketakutan, panik, tak tahu nak buat apa, boleh qada. Tambah-tambah ilmu pun tak ada masa tu, habis dia dapat selamat ke pusat banjir, bagi tahu macam mana saya tak solat lagi isyak semalam, takut diselamatkan tu pukul lepas subuh barulah dia sedar, dia realize dia ni belum lagi solat isyak. Maka dia tanya, boleh qada, tak ada masalah. Maknanya solat macam mana pun dia boleh ada gantian. Tapi dalam kes nyawa, keselamatan orang, tak ada ganti dah tu, tak ada nyawa yang kedua, ya. Maka wajib kita menyelamatkan nyawa orang. Saya sebutkan di sini muka surat 17 tu, berhenti menyembah Allah dalam konteks ibadah salat, menuju penyembahan Allah dalam konteks menyelamatkan nyawa orang. Jadi menyelamatkan nyawa orang itu pun merupakan satu ibadah, bukan hanya salat sahaja ibadah. Bahkan berhenti salat untuk menyelamatkan barang yang dicuri, itu sampai ke tahap tengok keadaan lah. Kalau barang tu penting, wajib kita berhenti untuk menangkap pencuri tersebut. Sebab saya ingat ada satu video, makcik ni salat atas kerusi, ramai pencuri kan, curi barang beg orang kaum ibu. Jadi bila kaum ibu ni sujud semua, dia pun langkah kakinya ambil beg kat depan, lari. Lepas tu makcik yang ada atas kerusi nampak lah, dia pun berhenti, dia kejar. Dia kejar tu confirm dia tak dapat lawan pencuri, tapi sekurang-kurangnya dia dapat jerit. Dapat menyedarkan orang lain yang mungkin boleh membantu. Saya pun baca ruangan komen, ada orang komen, makcik ni pun sanggup berhenti komen, marah makcik tadi berhenti solat untuk tangkap pencuri. Tapi ini masalah orang tak ada ilmu, dia nak komen juga. Walhal sebaik-baiknya dia kena berhenti untuk menangkap pencuri itu. Itu seakan wajib. Solat boleh ganti, tak ada masalah. Wallahualam. Jadi ini pentingnya untuk kita ada ilmu dalam mengurus solat dengan baik, insya-Allah. Wallahualam. Boleh kita berhenti sini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.